Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Reza Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 8 November 2024. Kita ke berita utama. Kerajaan mengecam sekeras-kerasnya tindakan kejam rejim Zionis Israel susulan insiden membabitkan anggota pasukan Batalion Malaysia Malbat 85012 di Sidon, Lubnan semalam. Jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fazil berkata perkara itu dikongsi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika mempengerusikan mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Beliau yang juga Menteri Komunikasi berkata tindakan berkenaan tidak boleh diterima sama sekali. Jelasnya lagi, Malaysia mengutuk serangan itu termasuk serangan berterusan terhadap Lubnan dan pasukan Malbat. Media semalam melaporkan 6 anggota Malbat disahkan mengalami kecederaan susulan insiden letupan yang berlaku berdekatan Stadium Saida, Lubnan ketika pergerakan anggota Malbat dari Beirut ke Kem Marakah pada 1.54 tengah hari waktu Lubnan atau 7.54 malam waktu Malaysia. Dalam insiden itu, seorang anggota yang cedera di tangan sedang menerima rawatan di Hospital Hamud Saida, manakala 5 lagi anggota yang cedera ringan telah selamat sampai ke Kem Marakah. Pada Rabu lepas, penghantaran pertama pasukan Malbat 85012 melibatkan 220 pegawai dan anggota lain-lain pangkat dilakukan bagi meneruskan misi pengaman di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Penugasan dan penghantaran pasukan Malbat 85012 diatur gerak secara berperingkat melibatkan kekuatan 854 pegawai dan anggota termasuk pasukan angkatan bersenjata di Raja Brunei serta seorang pegawai awam bermula 6 hingga 18 November ini. Seorang pelajar senior Universiti Pertahanan Awam Nasional Malaysia UPNM mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap pegawai kadet junior universiti itu dengan menggunakan seterika wap panas bulan lalu. Tertuduh Amirul Iskandar Nurhanizan 22 tahun membuat pengakuan tidak bersalah itu selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Agusra Ali. Mengikut pertuduhan, tertuduh didapati dengan sengaja menyebabkan kecederaan ke atas Muhammad Salman Muhammad Saiful Suraj 20 tahun dengan menggunakan seterika wap yang panas di sebuah bilik di Blok Akademi Latihan Ketenteraan UPNM, Kem Sungai Besi pada 22 Oktober lalu. Berikutan itu, pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 324 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan penjara maksimum 10 tahun, denda atau sebat atau dengan mana-mana dua daripada hukuman itu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM20,000 dengan 2 penjamin berserta syarat tambahan di mana tertuduh dilarang mengganggu saksi-saksi pendakwaan dan menetapkan 27 Disember ini untuk sebutan semula kes. Terdahulu, Kosmo melaporkan mangsa ditekap seterika pada bahagian dada selepas diminta menggosok baju kerja milik seniornya dalam kejadian di bilik asrama universiti berkenaan pada 22 Oktober lalu. Rakaman percakapan mangsa yang berusia 22 tahun itu telah diambil di Ibu Pejabat Polis Daerah Ceras dan mangsa juga diminta untuk membuat rawatan di hospital bagi mengesahkan jenis kecederaannya. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin diperintah oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini untuk membayar ganti rugi sebanyak RM1.35 juta kepada bekas Menteri Kewangan Lim Guang Eng. Pesuruhjaya Kehakiman Rosmawar Rozain memutuskan demikian selepas mendapati Guang Eng berjaya dalam saman fitnahnya terhadap bekas Perdana Menteri itu berhubung isu pembatalan pengecualian cukai terhadap sebuah yayasan kebajikan. Dalam writ saman dan penyataan tuntutan yang difailkan pada 27 Mac 2023, Guang Eng berkata Muhyiddin ditahan SPRM pada 9 Mac 2023 dan dibebaskan dengan jaminan pada sebelah petangnya. Katanya, Muhyiddin mengeluarkan kenyataan fitnah pada hari sama diikuti pada 11 dan 12 Mac 2023 di laman Facebook miliknya sebelum diterbitkan oleh beberapa akhbar dan portal berita.
Menurut ahli Parlimen Bagan itu, kenyataan fitnah berkenaan antaranya bermaksud beliau menyalahgunakan kedudukan dengan memberi kuasa atau mengarahkan lembaga hasil dalam negeri LHDN untuk mengenakan cukai dan penalti ke atas yayasan kebajikan apabila ia tidak patut dikenakan cukai. Kerajaan Sabah menyambut baik keputusan Mahkamah Agung Perancis yang menolak sepenuhnya cabaran perundangan yang difailkan oleh sekumpulan individu yang mendakwa sebagai waris Kesultanan Sulu. Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Noor berkata beliau menyambut baik berita gembira yang dimaklumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said melalui akaun media sosialnya. Beliau turut melahirkan penghargaan terhadap komitmen Kerajaan Persekutuan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Azalina atas usaha mereka untuk membatalkan award akhir oleh penimbang tara Sepanyol tersebut. Azalina dalam paparan media sosial menggambarkan keputusan itu sebagai satu kemenangan bersejarah dan signifikan bagi negara. Semalam, Mahkamah Agung Perancis telah menolak sepenuhnya cabaran perundangan difailkan oleh kumpulan yang mendakwa sebagai waris Kesultanan Sulu. Melalui hantaran dalam laman Facebooknya, Azalina menyifatkan ia adalah satu keputusan bersejarah yang menyebelahi Malaysia dalam kes ini. Katanya keputusan penting ini bermakna asas awal bagi award akhir palsu yang mengarahkan Malaysia membayar 660 bilion ringgit tidak diiktiraf di bawah Undang-Undang Perancis. Buat pembaca yang meminati cerita seram, anda boleh dapatkan koleksi kisah seram terbitan Utusan Malaysia dan Kosmo dengan harga berpatutan iaitu RM25 senaskah. Untuk pembelian, anda boleh melayari laman web shop.mediamulia.com.my sekarang. Utusan Malaysia dan Kosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Suspek yang menikam seorang wanita dan bapanya masing-masing berusia 30 tahun dan 62 tahun sehingga mati dengan menggunakan pisau dalam kejadian di sebuah pansapuri di Bandar Baru Falim, Air Hitam, Pulau Pinang semalam direman selama 7 hari bermula hari ini hingga 14 November depan. Pemangku Ketua Polis Daerah Timur Laut, Superintendent Lee Swee Sik berkata suspek berusia 32 tahun itu masih hidup dan berada dalam keadaan stabil di Hospital Pulau Pinang HPP. Dalam pada itu, ahli keluarga mangsa yang ditemui di pekarangan Jabatan Perubatan Forensik Hospital Pulau Pinang berkata suspek bukanlah kekasih mangsa seperti yang didakwa namun merupakan saudara jauh mereka. Suspek yang menaruh perasaan terhadap mangsa itu juga didakwa sering datang ke rumah mangsa dan tahu akan rutin harian ibu tunggal anak 3 berkenaan. Semalam dalam kejadian kira-kira pukul 12.54 petang, seorang bapa dan anak perempuan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian selepas ditikam sebelum suspek turut bertindak mengelar dan menikam dirinya sebanyak beberapa kali. Balu kepada suami Saad Ina Naim sah bergelar isteri kepada ahli perniagaan Muhammad Khairul Rizal Muhammad Syukur pada majlis pernikahan yang diadakan di Sungai Ara, Kota Tinggi, Johor pada pukul 9.50 pagi tadi. Mengenakan baju kurung coklat muda, Ina atau nama sebenarnya Nordiana Muhammad Naim, 40 tahun, menerima mas kahwin berjumlah RM100 bersama dengan sebentuk cincin, seutas gelang tangan serta wang hantaran berjumlah RM7,000. Menerusi siaran langsung akaun TikTok milik ahli keluarga di sebelah lelaki, majlis berkenaan dilihat berlangsung secara sederhana namun meriah dengan kehadiran sanak saudara kedua belah pihak.
Selain mas kahwin, keluarga pengantin lelaki juga membawa dulang hantaran berupa sirih junjung, buah-buahan serta manisan. Terdahulu, Ina berkahwin dengan Suhami atau Muhammad Suhami Saad, 43 tahun, pada 12 Ogos 2007. Namun, Allahyarham meninggal dunia pada 15 November tahun lalu akibat jangkitan kuman pada paru-paru. Berita dunia, seorang pemilik kedai menjual kain kafan di Bandung, wilayah Jawa Barat, Indonesia menjadi perhatian pengguna media sosial kerana menjual produk itu secara live di platform TikTok sambil menunjukkan tutorial pemakaian kain kafan. Ketua Pegawai Eksekutif Kafani, Yoka, berkata perniagaan tersebut dimulakan pada Mac lalu bertempat di Arca Manik, Bandung. Pada awalnya, mereka ingin mendidik masyarakat kaedah pemakaian kain kafan yang betul berikutan masih ramai individu yang kurang arif. Namun, dia tidak menyangka bahawa idea kreatif dan jualannya mendapat sambutan ramai. Jelasnya lagi, dia banyak mendapat pertanyaan daripada pengguna media sosial mengenai warna, corak dan ukuran kain kafan. Kain kafan yang dijual oleh Kafani berharga antara RM84 hingga RM196. Seorang lelaki di Australia menemui seekor ular sawa berlingkar di dalam mangkuk tandasnya untuk kali kedua dalam tempoh seminggu. Penangkap ular Teluk Hervey di Queensland dipanggil sebanyak 2 kali pada 23 dan 25 Oktober lalu untuk mengeluarkan ular sawa itu. Selepas mengeluarkan reptilia itu daripada mangkuk tandas, mereka menyiarkan imejnya di laman Facebook. Syarikat itu juga menyatakan bahawa pihaknya terpaksa memotong paip di bawah rumah dalam usaha untuk mengeluarkan ular tersebut. Walaupun ular sawa pantai itu tidak berbisa, pemilik rumah masih terkejut dengan kehadiran reptilia tersebut. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita ke berita ekonomi. Rakyat dijangka berdepan kenaikan harga barangan keperluan harian seperti sayur-sayuran, ikan, buah-buahan dan produk tenusu susulan musim tengkujuh yang mula melanda negara. Mengikut trend tahun-tahun sebelum ini, harga barangan akan meningkat berikutan kekurangan bekalan terutamanya disebabkan gangguan kepada aktiviti pertanian dan perikanan. Presiden Persatuan Pengguna Kedah KEK Muhammad Yusrizal Yusof berkata, selain sayur-sayuran dan ikan, buah-buahan juga dijangka berdepan risiko kenaikan harga akibat cuaca yang tidak menentu. Menurutnya juga, tindakan kerajaan untuk mengawal harga semasa musim tengkujuh dirasakan kurang berbanding tahun-tahun lalu. Sementara itu, Wakil Pusat Pilihan Pengguna Malaysia Tarmizi Anwar berkata, persediaan menguruskan bekalan barangan asas bagi mengelakkan gangguan logistik adalah penting. Beliau turut mencadangkan pengguna perlu untuk merancang perbelanjaan secara berhemat dan mempelbagaikan pilihan makanan yang lebih mampu milik. Jawatankuasa bersama Peringkat Menteri Bagi Iskandar Malaysia JMCIM telah mengadakan mesyuarat khas bagi membincangkan perkembangan penubuhan zon ekonomi khas Johor Singapura JSSEZ. Mesyuarat itu dipengerusikan bersama oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan Menteri Pembangunan Negara Singapura Desmond Lee. Rafizi berkata mesyuarat itu membincangkan mengenai draft perjanjian bersama penubuhan JSSEZ antara Malaysia dan Singapura yang dijangka akan ditandatangani semasa pemukiman pemimpin Malaysia Singapura ke-11. Turut hadir Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi dan Menteri Pengangkutan Singapura Chee Hong Tat. Tambah beliau, JMCIM juga akan membuat penstrukturan semula penganjurannya tahun depan bagi menyokong inisiatif itu dan kemajuannya dengan lebih baik.
Beralih ke berita sukan, jurulatih Paris Saint-Germain PSG Luis Enrique mengakui situasi pasukannya dalam saingan Liga Juara-Juara Eropah UCL kini dalam bahaya selepas tewas 1-2 kepada Atletico Madrid di Parc des Princes awal pagi semalam. Sambil menyifatkan nasib tidak menyebelahi pasukannya, Enrique juga tidak menafikan anak-anak buahnya agak tumpul dalam melakukan penyudah dengan jaringan pembukaan Warren Zaïre-Emery hanya terhasil menerusi kesilapan pemain lawan. Pemain pertahanan Nahuel Molina menghadirkan kebangkitan buat pasukan pelawat sebelum Angel Correa muncul wira Atletico Madrid apabila meledak gol kemenangan pada masa kecederaan di babak kedua. Keputusan itu sekaligus meletakkan PSG di tangga ke-25 daripada 36 pasukan dan sekadar mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan. Kelab Liga Pro Saudi Al Hilal dilaporkan mahu menamatkan kontrak Neymar pada Januari depan selepas bintang Brazil itu seringkali mengalami masalah kecederaan yang berterusan. Pemain berusia 32 tahun itu kembali beraksi bersama Al Hilal selepas berehat selama setahun akibat kecederaan ligamen cruciate anterior ACL ketika bermain untuk Brazil Oktober tahun lalu. Bagaimanapun, dia sekali lagi mengalami kecederaan pada Selasa lalu dan terpaksa digantikan selepas 29 minit masuk sebagai pemain gantian dalam kemenangan Liga Juara-Juara Asia Elite ACLE ke atas Etihad. Bekas bintang Barcelona dan PSG itu menyatakan ia hanya kekejangan paha kanannya, tetapi laporan media Brazil baru-baru ini mendakwa dia berkemungkinan perlu direhatkan sekurang-kurangnya 3 minggu. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 9 November 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Reza Roslan. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.